Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan teruskan untuk berkongsi mengenai konsep mudah bab 4 iaitu kadar tindak balas. Bahagian yang kedua iaitu kita nak menghitung kadar tindak balas dalam tempoh masa tertentu ataupun dikenali sebagai kadar tindak balas seketika. Jom kita terokai bagaimana kita nak menghitung kadar tindak balas tersebut. Okey, kita lihat soalan dia terlebih dahulu. Kadar tindak balas, okey. Kalau kita lihat kadar tindak balas dalam tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika, okey, pada satu-satu masa ataupun tempoh tertentu. Okey. Jadi kita tengok daripada graf ini diberikan adalah isi padu gas hidrogen. Ini adalah yang kita perhatikan. Okey. Dan melawan masa. Okey. Jadi apabila dibahagikan masa, kita akan dapat kadar tindak balas. Jadi beza dengan kadar tindak balas purata dengan kadar tindak balas seketika ini ialah kita menggunakan atau kita kena lukis kecerunan pada graf untuk dapatkan kadar tindak balasnya. Contoh, kadar tindak balas pada masa T ataupun yang dia nak adalah pada masa 20 saat. Okey, kalau ikutkan di sini pada masa tertentu iaitu 20 saat. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi kita akan cari kecerunan tangent lengkung pada masa 20 saat. Jadi kita mula-mula langkah yang pertama kita cari masa yang ke-20. Lepas itu kita gariskan putus-putus sampai tersentuh pada garisan pada lengkung graf yang telah diberikan. Jadi step yang kedua, kita ambil pembaris, kita letak pembaris, pastikan titik pada poin yang ke-20 tadi tersentuh dan pastikan panjang sebelah kiri R dengan S dengan X dengan P adalah sama panjang. Itu step yang kedua. Ambil pembaris, letakkan dia, pastikan poin yang ke-20 tersentuh dan panjang sebelah kiri dan kanan pastikan sama. Okey, jadi bila dah sama, dah sentuh, lepas tu step ini step yang kedua. Step yang ketiga, langkah yang ketiga, kita jadikan dia sebagai kecerunan. Pastikan kita letak poin tu mesti pada bacaan yang boleh kita baca, senang nak baca. Okey, itu petua juga tips bagaimana untuk nak letakkan atau nak cari poin yang cantik untuk buat pengiraan nanti. Jadi kita dapat PQ, okey, kita dapat poin PQ dengan RQ. Jadi kita dapat yang di sini ialah nilai dia 49. Kita boleh cari poin dia. Q adalah 21. Okey. So ini adalah perubahan paksi Y. 49 tolak 21. Okey, ini perubahan paksi Y. Okey, bagaimana perubahan paksi X? Kita lihat Q sebelah sini kita dapat tahu tadi ialah 20. Ini bukan 20. Ini Q dekat sini, poin dekat sini ialah 29. Okey, X di sini adalah 29. R di sini ialah 9 poin dia. Jadi untuk dapatkan perubahan X sama dengan 21 tolak 9. Perubahan Y ialah 49 tolak 21. Jadi 49 tolak 21 bahagi dengan 29 tolak dengan 29 tolak dengan 9. 29. Okey. Jadi kita dapat, kita bahagikan 28 bahagi 20, kita akan dapat 1.4 cm padu per saat. Jadi kita boleh dapat kecerunan pada masa 20. Okey. Kita lihat contoh yang lain. Kita lihat diberikan juga adalah isi padu gas dalam cm padu melawan dengan masa. Sekarang kita nak hitung kadar tindak balas pada 60 saat. Okey, pada 60 saat dan 120 saat. Okey, data diberikan, dia boleh dibaca dalam sela masa 40 saat. Okey, jadi pada 60, first step kita nak buat macam mana? 60 saat. Okey, kita kira
Antara 40, 80, tengah-tengah ini adalah 60. So, ini first step kita. First step kita juga adalah kita perlu, langkah yang pertama kita, okey, ini langkah pertama. Kita buat garis putus-putus sehingga sentuh pada graf. Itu langkah pertama. Okey, langkah kedua apa? Kita tandakan yang ni dahulu. Okey, langkah kedua, ambil pembaris dan pastikan pembaris tersebut menyentuh. Okey, ini anggap ini pembaris menyentuh dan pastikan dia sama panjang. Sebelah sini dengan sebelah sini sama panjang. Okey, sampai jumpa satu point yang senang nak dibaca. Okey, jadi kita boleh kira nanti. Okey, tengok contoh dia sebelah. Okey, ini pada 60 tadi. Ini step yang pertama. Garis 60 putus-putus, sentuh pada graf tadi. Pastikan letak pembaris, pastikan panjang X dengan O ni adalah sama dengan Y dengan O. Baru dapat kecurunan yang cantik. Lepas itu, berhenti pada point yang senang nak baca. Lepas tu lukislah. So, yang ni adalah perubahan Y. Yang sebelah sini adalah perubahan X. Macam mana nak baca perubahan Y? Baca point dekat Y. Maksudnya ini paksi Y. Jadi di tepi ni adalah 43.0. Tolak dengan sebelah sana 23.0. Kalau perubahan Y, baca pada paksi Y. Kalau okey, kita buat lain. Okey, kalau paksi X, kita baca dekat bahagian X. Jadi bahagi dengan X, pastikan yang ni dulu. Okey, ini yang paling tinggi bacaan dia. 100 tolak dengan 20. Alright. Jadi bila kita kira kalkulator, tekan kalkulator, so kita dapat 20 bahagi dengan 80. So dapatlah 0.25 cm padu per saat. Okey, so dapatlah kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey, kita lihat pada soalan seterusnya pada 120 saat. Macam mana kita nak kira pada 120 saat? Langkah pertama kita buat apa? So, ini 80, ini 160. So, kita beritahu tadi sela 40. Jadi, tengah-tengah ini adalah 120. Jadi, terus dapat. So, ini first step. Daripada 120, garis putus-putus sentuh pada graf lengkung tadi. Selepas itu, buat apa? Ambil pembaris. Letak, pastikan yang tengah-tengah yang kita buat dot ni bersentuh. Dan yang CCPO dengan QO adalah sama panjang. Bila sama panjang, kita buat segi sudut 90 tegak. Okey, bermaksud ini adalah tangent. Okey, bila tangent, kita buat apa? Kita cari perubahan Y, kita cari perubahan X. So, kecurunan kita dapat adalah dia sama dengan kecurunan kadar tindak balas pada 120 adalah sama dengan kecurunan tangent pada 120. Jadi, sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Jadi, perubahan Y berapa kita nak tepi ni? 47.5. Tolak dengan 38.5. Okey, bahagi dengan perubahan X. 160 tolak dengan 80. So, dapat 9 bahagi 80. So, kita akan dapat 0.11 cm padu per saat. Okey. Jadi, kita nak cuba pada 160. Macam mana kita nak buat 120? Okey. Jom kita lihat sama-sama macam mana 160. Langkah pertama apa dia? Cari pada masa 160. So, lepas itu kita buat apa? Kita garis putus-putus. Okey, pada graf kita ini. Okey, sehingga kita jumpa lengkung dan kita tanda dot. Okey, ini menunjukkan ini yang perlu kita cari kecurunan pada graf ini. Sebab kita tahu kadar tindak balas tertentu adalah sama dengan kecurunan. Jadi, kita ambil pembaris. Pastikan pembaris kita tu. Okey, kita anggap sini 3. Kita boleh baca sampai 2, sini boleh baca sampai 2. Pastikan sama panjang. Okey, terpulang. Kamu nak letak kat mana tak ada masalah. Okey, kecurunan nanti kita lebih kurang akan dapat lebih kurang sama. Lepas tu kita buat segi 3 sudut
tegak. Okey, ini contoh. Okey, jadi kita buat sudut tegak. So, kita boleh baca sini adalah perubahan Y. Sebelah sini adalah perubahan X. Jadi, kadar tindak balas pada 160 saat sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Apa itu perubahan Y? Kita baca sebelah paksi. Kita baca paksi Y. Tengok sebelah kiri. Kita letak ada 50. Kita boleh baca 50. Okey, sini adalah 40. 43. Okey, kalau kita baca tepi 43 bahagi dengan perubahan X. Perubahan X kita baca bawah pula. Paksi X 200 tolak dengan 120. Cantik nombor kita cari. So, kita dapat 13 bahagi dengan, bukan 13, 7 bahagi dengan 80. Jadi, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia yang betul. Okey, pastikan unit kita adalah cm padu per saat. Jadi itu saja perkongsian saja untuk pengiraan kadar timbalas pada masa tertentu. Sekian, terima kasih.